Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah para penonton FB yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada tengah hari ini kita dapat bertemu di dalam kuliah online kita yang dianjurkan oleh Masjid An-Nur, Masya Gana Mary. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita manfaat dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Kuliah Ramadan yang ketiga yang kita boleh jalankan sekarang ini, kita akan bincangkan berkaitan dengan Ramadan. Kerana kuliah pun kuliah Ramadan, maka kita akan lihat fadilat Ramadan yang ada, yang sudah masuk, tuan-tuan, puan-puan sekalian, hari yang ke-11. Ramadan ini kita tunggu dia setahun, tetapi bila dia datang, dia tidak tunggu kita. Dia akan berlari dengan laju sekali. Sehingga kan kalau orang yang tidak mengambil dan merebut peluang ini, dia akan ketinggalan. Sebab itu disebutkan satu hadis, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarr adbir. Wahai orang yang gemarkan kebaikan, datanglah, sambutlah. Dan wahai orang-orang yang gemarkan melakukan kejahatan, berpalinglah. Inilah yang diseru oleh Ramadan, yang dipanggil oleh bulan Ramadan. Ramadan itu memanggil orang-orang yang nak buat kebaikan, nak buat kebajikan. Mereka dipanggil oleh Ramadan. Ramadan kata, wahai orang-orang yang suka nak buat kebaikan, sila datang, sambut panggilan Ramadan ini. Dan manakala orang-orang yang suka nak buat kejahatan, berpalinglah, berhentilah. Janganlah melakukan keburukan atau kejahatan itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka dalam satu hadis, kita mengambil satu hadis dan kita akan syarahkan hadis ini, tuan-tuan. InsyaAllah dah ada bersama kita Tuan Haji Abdul Karim. Waalaikumsalam, dia bagi salam ke kita. Waalaikumsalam, ya Tuan Haji, sihat menjalani ibadat Ramadan dalam keadaan kita ber-PKP. Maka tuan-tuan kutip pahala di rumah lah. Nak kutip pahala di masjid, di surau, tak boleh. Maka kita kutip pahala kita di rumah, insya-Allah. Kita jana pahala bulan Ramadan tahun ini dengan kita berbuat ibadah di rumah kita. Kalau dulu sebelum PKP kita boleh buat ibadat di masjid, di surau, i'tikaf dan sebagainya. Tetapi bila musim PKP ini, kerana kita dilanda dengan wabak COVID-19 ini, maka kita kena jadikan rumah kita lah sebagai ladang untuk kita mengutip pahala sebanyaknya dalam bulan Ramadan. Jadikan rumah kita seperti masjid juga. Adakan masjid ruang mihrab untuk kita beribadat, untuk kita sama-sama mendirikan solat berjamaah bersama dengan keluarga. Dan di antara hikmahnya juga ialah mudah-mudahan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menjadikan kita semakin rapat hubungan antara kita dengan keluarga kita. Kalau sebelum ini mungkin
dalam bulan Ramadan sibuk ke sana ke sini. Tetapi bila dah masuk dalam bulan Ramadan, dalam new normal atau norma baru, kita duduk di rumah, tak boleh pergi mana, insya-Allah tak boleh ke sana ke sini, maka duduk di rumah, menggali pahala, mencari pahala di rumah sahaja. Di antaranya ialah kita duduk depan handset kita, duduk di depan komputer kita, sama ada laptop ke apa ke, tengok siaran langsung daripada Masjid An-Nur Glam hari ini, untuk kita sama-sama mengambil faedah daripadanya, insya-Allah. Kurang-kurang kita dapatlah ilmu. Kalau nak dapat pahala menuntut ilmu pun bolehlah, mudah-mudahan, sebab dia tak boleh nak pergi secara berkumpul halaqah di depan ramai-ramai, tapi kita berhalaqah secara live online dalam talian ini, mudah-mudahan bolehlah juga dapat pahala, insya-Allah. Pahala kita menuntut ilmu, pahala kita menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Terutamanya kita di dalam bulan Ramadan. Kerana dalam bulan Ramadan, bulan yang dikatakan sebagai gandaan pahala, bulan bonus. Jadi kita menuntut ilmu bulan Ramadan akan dapat pahala lebih pada bulan yang lain. Kalaulah menuntut ilmu ini ilmu yang fardu, bermakna kita dapat 70 kali fardu. 70 kali fardu. Maka sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tengok matan hadis Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك الصوم جنة الصوم جنة. Ini matan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, maksudnya ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah, tuan-tuan, puan-puan sekalian, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Walaupun dia antara orang yang kemudian masuk Islam, tetapi dia banyak rapat dan ikut Nabi, maka dia banyak yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Dia ahli sufah yang duduk di serambi Masjid Nabawi. Tak ada rumah, duduk menumpang di Masjid Nabawi. Dia ikut Nabi ke mana ke saja, dan daripada situlah dia merekodkan dan dia menghafaz hadis daripada Nabi SAW. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia dengar Rasulullah SAW bersabda, kullu amalin libni Adam. Kullu amali ibni Adam lahu yudha'af. Setiap amalan anak Adam digandakan. Ini kalau tak bulan Ramadan pun amalan kita digandakan. Antara yang dijanjikan oleh Allah SWT gandaannya ialah 10 kali ganda. Satu kebaikan kita buat diganda 10 kali ganda. Sehinggalah 700 kali ganda. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis ini, kecuali puasa.
Yakni Nabi kata, Allah Ta'ala kata kecuali puasa. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah tentang cerita orang yang infak fi sabilillah itu digandakan 700 kali ganda. Paling banyak, dan Allah boleh tambah lagi. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat ini menyatakan misalan orang yang derma pada jalan Allah itu adalah seperti sebiji benih menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Itulah dia yang dikatakan sebagai 700 lah. Setiap tangkai ada 100, 7 tangkai 700. Jadi maknanya itu janji Allah kepada orang yang melakukan kebaikan. Dalam ayat yang lain, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang berbuat kebaikan satu hasanah, Allah tak akan bagi satu, Allah akan bagi 10. Ini dalam ayat yang lain. So maknanya gaji minimal 10, gaji maksimal 700. Ini dalam ayat Quran. Satu kebaikan kita buat, minimal kita dapat bukan satu, minimalnya 10 kali ganda. Dia boleh naik lebih daripada 700, naik 700. Dan ikut ayat ini, satu kebaikan Allah boleh, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh lipat gandakan kepada siapa yang Allah Ta'ala suka. Jadi bermakna Allah Ta'ala kalau dia suka, dia boleh lipat kali gandakan lagi. Dia boleh bagi lebih lagi, lebih daripada 700 lagi. Siapa yang dia kehendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala maha luas. Lagi maha luas pengetahuannya. Kemudian Allah Ta'ala tambah, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, kerana puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Ya, akulah yang akan membayar upahnya. Akulah yang akan membayar gajinya. Itu maksudnya. Dia meninggalkan orang yang berpuasa itu, Allah Ta'ala kata, sebab apa aku nak bayar kepada dia secara langsung? Kerana dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan hubungan kelamin yang halal dengan isterinya di siang hari Ramadan, kerana aku, kata Allah, min ajli, makan yang halal, minum yang halal, isteri yang halal, ditinggalkan kerana Allah. Kerana Allah. Dalam tempoh beberapa jam saja. Malam boleh balik. Malam makan boleh, minum boleh, jima boleh. Tak ada masalah apa. Malam. Yang dia tak bagi siang saja. Tu. Kerana kita tinggal 3 benda tu di siang hari, Allah Ta'ala kata tinggal kita di siang hari itu tak buat 3 benda tu adalah kerana aku, kata Allah. Kan kerana orang lain. Kerana Allah. Pasal apa dia kata kerana Allah? Orang bukan tahu kalau kita nak makan. Kalau kita nak minum pun orang tak tahu. Kalau kita nak jimat pun orang tak tahu. Tetapi Allah yang tahu. Sebab itu dikatakan meninggalkan perbuatan makan, minum dan berjimat dengan isteri itu adalah kerana Allah. Sebab itu pahala itu Allah Ta'ala nak bagi secara langsung. Dia tak mau bagi rahsia ini bocor kepada malaikat ke, kepada pencatat tak. Terus pahala ini langsung akan diberi kepada kita di hari kiamat nanti, bertemu dengan Allah nanti, baru kita tahu berapa kita skor pahala yang kita dapat daripada puasa kita yang kita buat sepanjang hidup kita. Puasa tahun lepas,
puasa tahun ini, puasa tahun-tahun yang lepas. Semua tu tak ada lagi rekod, tak tahu berapa. Dalam rekod Allah sahaja, dalam ilmu Allah saja. Malaikat yang duk catat raqib atid pun dia tak tahu pahala puasa kita yang kita perform sepanjang hidup kita. Siapa yang hidup lama, panjang umurnya, puasa dia masuk banyak dah. Ada orang yang hidup 90, 100 umur. Dia bermakna dia dah perform Ramadan banyak kali lah. Kita tak sampai 40 tahun lagi, berapa kali kita dapat Ramadan ini. Itu sebab itulah disuruh kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat masuk Ramadan berulang-ulang kali. Allahumma a'idhu 'iddatan madidah. Bagilah kami dapat mengulangi hidup dalam bulan Ramadan ini berulang-ulang kali dalam hidup kami. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puan-puan sekalian. Yang seterusnya, Nabi sambung, Nabi kata, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Satu kegembiraan ketika dia berbuka. Berbuka ini dua, tiap-tiap malam kita berbuka, itu pun satu kegembiraan juga, tuan-tuan, seronok kita. Rasa bersyukur, alhamdulillah, dapat kita puasa 11 hari dah. Sekejap lah pukul kita buka puasa nanti. Lepas tu satu lagi kegembiraan ketika berbuka ialah pada hari raya. Orang yang puasa dengan sebenar-benar puasa dia merasakan satu kepuasan, kegembiraan bila dia berhari raya. Tu. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari raya tuan-tuan, yang seronoknya kadang-kadang orang lelaki dengan orang perempuan boleh ke orang perempuan lagi, dia pun seronok lebih. Baju raya tuan-tuan dia siap 5-6 pasang. Sampai raya ke-6, sampai raya ke-7, sampai raya ke-8 baju raya. Padahal kadang-kadang tuan-tuan mereka perempuan puasa bukannya penuh pun. Pasal mereka ada uzur syar'i. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kegembiraan ketika berbuka. Yakni ketika berhari raya, kegembiraan ketika kita berbuka setiap hari pada waktu maghrib. Seronok kita. Tapi jangan lajak seronok sampai makan, sampai jadi macam ulat sawah. Dia hantam sungguh, sampai tak boleh nak bergerak. Tak mau dah gitu sebab nanti nak sembahyang tarawih jadi berat dan sebagainya. Ada orang setengah tuan-tuan dia amal buka puasa, sungguhlah kita gembira, tapi dia buka puasa dengan air dengan tamar. Dia makan benda yang ringan, lepas tu lepas tarawih baru dia makan. Lepas witir baru dia makan berat sikit. Sebab apa dia kata? Takut sekali makan berat, dia kata tak larat nak tarawih, tak larat nak witir. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, bolehlah mana cara kita nak buat pun, janji buka puasa awal sebab jangan tangguhkan. Buka sekarang dengan tamar atau dengan sekurang-kurangnya dengan air kosong, air putih tu. Itu Nabi sebut. Siapa yang tidak ada tamar, bil ma, dengan air kosong. Baik. Kemudian Allah Ta'ala, Nabi SAW sambung, wala khalufu fihi. Fihi itu makna bau mulutnya. Fihi bukan makna padanya, tetapi mulutnya. Fi itu makna mulut. Bau mulutnya. Fam maknanya mulut. Dan bau mulutnya itu, khaluf ni bau mulut. Pada bulan Ramadan kita puasa bila dia lepas pada waktu tengah hari macam lah pukul 12 sampai pukul 1, pukul 2, pukul 3 sampai petang lah. Dia mulut kita mengeluarkan bau yang tak enak lah. Bau yang tak elok, bau yang kita kata busuk lah. Tak sedap bau mulut. Di sisi Allah, bau yang tak sedap, yang tak enak, yang tak orang kata bau yang tak elok itu
di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Dan last kali Nabi sebut dalam riwayat ini, puasa itu perisai. Puasa itu benteng. Puasa itu perisai, puasa itu benteng, puasa itu perisai, puasa itu benteng. 2 kali Nabi ulang. As-sawmu junnatun, as-sawmu junnah. Junnah, jinnah, jannah. Tu tuan-tuan baca dengan baris yang berbeza. Dia makna lain. Junnah makna perisai, makna benteng. Kalau kita baca jannah makna syurga. Kalau baca jinnah makna jin. Jin betina. Jinnah tu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi kata puasa itu junnatun. Puasa itu adalah merupakan perisai kepada orang-orang yang beriman. Baik, nanti kita tengok uraiannya. Baik, kita nak tengok satu syarah kepada matan hadis ni. Syarahan yang wajiz, yang ringkas saja tu, syarah yang ringkas, apa maksud satu perenggan dengan perenggan yang lain. Yang pertama ialah Nabi sebut puasa itu diberikan pahala lebih daripada pahala biasa. Kalau 10 hingga 700, yang ni tuan-tuan Allah Ta'ala bagi pahala puasa ni tidak masuk dalam bahagian itu. Tidak masuk dalam skema gaji itu. Dia tak termasuk. Dia Ramadan dia tak masuk skema tu. Skim gaji yang lain, skim lain. Dia tak ada skim 10 terjah hati tu. Dia bukan skim dia. Skim dia ialah aku akan bayar sendiri secara live apabila bertemu dengan hamba-Ku itu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi huraian dia ialah bab puasa pahalanya luar biasa, bukan pahala biasa. Itu kesimpulannya. Sebab tu kita dapat pahala sabar. Puasa ni as-sawmu syahru Ramadan syahru sabr. Syahru Ramadan syahru sabar. Puasa Ramadan itu, bulan Ramadan itu bulan sabar. Ya, pahala sabar ni pahala yang besar. Surah Az-Zumar Allah Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sebab itulah pahala puasa ini pahala yang tidak boleh ditulis. Sebab Allah dah nyatakan, sebab dia pahala sabar. Pahala puasa ni pahala sabar. Dan pahala sabar Allah sebut, sesungguhnya aku akan menepati balasan kepada orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa boleh dihitung. Itu maksud bighairi hisab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, clear tak tuan-tuan siaran kita ni? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita sambung pula yang kedua. Iaitu perenggan yang kedua, Allah Ta'ala kata, kecuali puasa sesungguhnya aku akan membalasnya. Dia meninggalkan makannya dan syahwatnya demi keranaku, akulah yang akan membalasnya. Maka di sini, hadis yang lain, hadis kursi. Itu maksud hadis kursi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, Nabi SAW sampaikan. Artinya, Allah SWT berfirman, maksud dari Allah, perkataan daripada Nabi SAW. Maka disebutkan, hadis kursi,
Yang lain, Nabi SAW ada menyebutkan Allah Ta'ala berfirman, semua amal anak Adam, kullu amali bani Adam lahu illa sawm. Setiap amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Nabi kata dalam satu hadis-hadis kursi. Jadi maksud semua amalan manusia biasa disaksikan oleh orang lain, oleh hamba-hamba Allah yang lain. Orang boleh tengok kita kalau kita solat. Orang boleh nampak solat kita. Boleh dengar bacaan kita. Kalau kita pergi haji umrah, satu kampung mai hantar kita, maklum tahu kata kita pergi haji, pergi umrah. Dulu-dulu tuan-tuan susah nak pergi. Kalau kita pergi buat kenuri, nak pergi ke umrah, nak pergi haji buat kenuri. Satu kampung dia panggil, dia habaq kata dia nak pergi buat umrah. Nah, lah ni tuan-tuan lebih lagi pada satu kampung sebab kita guna FB, kita habaq kata kita pergi umrah. Kita ambil gambar depan Kaabah. Kita ambil gambar depan Masjid Nabi. Tu kita habaq kat orang kata kita pergi umrah. Jadi pahala dia kurang. Puasa. Allah boleh habaq juga satu dunia tu boleh habaq puasa. Kadang puasa sunat tuan-tuan. Tapi dia nak habaq kata dia puasa. Dia tanya buka puasa apa petang ni. Dia pun up dalam Facebook dia. Nak habaq kata dia puasa. Ni pun tuan-tuan jadi kurang dah. Patutnya dia kata puasa ini tak boleh disaksikan oleh manusia. Orang tak tahu kata kita puasa. Tak perlu kalau kita sunat, puasa sunat. Tak perlulah untuk diwar-warkan, dicanang-canangkan, di FB kan. Tak perlu. Sebab dia rahsia antara kita dengan Allah. Sebab dia kata amalan yang lain tu, sebab apa dia kata macam tu? Sebab ialah amalan yang lain boleh disaksikan oleh orang, oleh manusia, oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Kecuali puasa. Kerana puasa tidak diketahui oleh orang lain kecuali Allah SWT. Melainkan Allah saja yang tahu. Isteri kita, kalau kita tak puasa pun, dia tak boleh nak tangkap kita. Cuma tuan-tuan, hak jenis kadang-kadang ditangkap bubuh dalam van mayat tu, kereta jenazah. Van jenazah dibawa pusing dalam gambar satu, dia kantoi puasa, tak puasa. Kantoi tak puasa, dia pergi beli ke apa ke, plastik hitam, dipanggil geng plastik hitam. Pergi kedai-kedai mana yang buka siang hari, dia beli, dia makan. Hak tu, lepas tu pengat kuasa datang, hak tu kena tangkap. Yang tu dapat diketahui. Tapi kalau dia duduk di rumah, dia makan. Lepas tu dia buat tak larat macam dia puasa teruk. Siapa nak tahu? Tak ada siapa yang tahu. Sebab itulah, kata seorang tabi'in, Sufyan ibn Uyainah, dia kata, apabila Allah Ta'ala menghitung amalan kita di hari kiamat nanti, pahala-pahala kita yang kita kumpul yang dalam catatan malaikat itu akan habis diberikan kalau kita ada masalah dengan manusia. Kita ada mencaci kawan tu, kita memfitnah kawan ni, kita mengumpat kawan tu, kita mengumpat kawan ni, habis pahala kita diambil. Sehingga akan yang dicatat dan dicatat oleh malaikat tu habis. Lalu kita duk tunggu satu talian hayat. Mana dia yang kata talian hayat untuk kita nak meneruskan supaya kita selamat daripada api neraka? Maka ketika itulah Sufyan Uyainah kata, apabila tidak ada lagi sisa saski baki pahala kita yang dicatat oleh malaikat dalam rekod mereka, maka datanglah ketika itu Allah Ta'ala mendatangkan pahala puasa kita. Rupa-rupanya ada lagi pahala kamu yang tersimpan.
yang dipanggil sebagai pahala yang telah disimpan sendiri oleh Allah Ta'ala. Dia akan dedahkan pada hari itu. Maka Allah Ta'ala akan menanggung penebusan sisa-sisa dosanya kepada orang yang dianiayai itu, dan selanjutnya Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga kerana puasanya. Artinya, datang pahala puasa menyelamatkan kita. Talian hayat kita yang terakhir ialah bergantung kepada pahala puasa yang Allah boleh bagi dengan banyak sekali sehingga kan boleh tampung segala kejahatan-kejahatan yang kita buat sama manusia itu, di-cover dengan pahala puasa kita tu, dibayar. Kalau masih lagi berbaki, maknanya pahala dah habis, sedangkan dosa-dosa dengan orang tu masih ada, maka Allah Ta'ala guna pahala puasa kita tu untuk bayar kepada mereka, dan bakinya itulah yang melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Inilah yang dikatakan sebagai puasa untukku dan akulah yang akan membayarnya. Wa ana ajzi bih tu. Maksud Sufyan Uyainah kata tu maksud dia. Kemudian Sufyan Uyainah sambung lagi, puasa adalah untukku. Dia mengupas, dia kata untukku kerana, sebab apa Allah kata puasa untukku? Kerana puasa itu adalah manifestasi sabar. Manifestasi sabar. So bermakna orang yang berpuasa, mereka itu orang yang sabar. Sufyan Uyainah kata pahala orang yang sabar, pahalanya pahala infinity. Pahala infinity. Ini dikaitkan dengan ayat surah Az-Zumar. Ayat 10 itu. Surah yang 39. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang akan ditepati pahala mereka tanpa batas. Infinity, tanpa batas, tanpa hisab. Maka dia kata itu yang dimaksudkan dengan ganjaran wa ana ajzi bih tu. Ganjaran bagi orang-orang yang bersabar tidak ada hadnya, tidak ada batasnya, tidak ada limit. Infinity tuan-tuan, kalau kita nak tulis tu, kalau juta, ribu juta, lepas tu jadi bilion, trilion. Pahala puasa ni lebih pada trilion. Tak tahu nak baca dah tuan-tuan. Kita pun tak tahu nak baca kalau main dengan, kalau digit sampai 7, 8 digit, main 9 digit, 10 digit, 11 digit. Nak sebut tak tahu dah. Jadi sebab itu pahala puasa ni pahala infinity. Pahala yang lebih daripada catitan. Tak boleh nak catat. Itu maksud Sufyan Uyainah kata. Sebab dia pahala sabar. Pahala sabar ini pahala yang infinity. Pahala yang bighairi hisab, tanpa hisab. Kemudian Abu Ubaid berkata tentang puasa untukku dan aku akan memberi ganjarannya. Maksudnya ialah, ini Abu Ubaid, seorang daripada ulama', dia kata, maksud puasa untukku dan aku akan memberi ganjarannya, maksudnya ialah semua amalan adalah untuk kita. Kita berhak mendapat ganjarannya. Tetapi Allah khaskan puasa untuk Allah. Ini untuk Allah. Maknanya, kalau amalannya Allah kata untuk kamu, puasa itu untuk aku. Itu dia. Maksudnya dia kata di sini ialah Allah khaskan amalan puasa itu untuknya. Maksudnya dia sendiri. Kalau yang lain tu kita tahu dah di dunia, orang kata nak mati nanti Tuhan bentangkan kita nampak.
Tetapi yang kata pahala puasa ni rahsia, Allah Ta'ala tak dedahkan. Di sinilah Allah Ta'ala mengkhaskan pahala puasa itu untuk Allah Ta'ala. Bertemu dengan aku dulu, jumpa aku dulu, baru kamu akan tahu kamu dapat berapa puasa kamu. Puasa adalah amal yang tersembunyi, kata Abu Ubaid, dan tidak kelihatan pada lisan dan perbuatan, dan juga tidak kelihatan dalam catatan malaikat penulis amalan. Dia hanya niat di hati kita, dan kita tahan mulut lidah kita daripada makan minum dan juga daripada berbuat benda-benda yang diharamkan. Jadi maksudnya, aku yang mengatur ganjarannya sesuka hati aku. Ikut suka aku nak bagi berapa pun. Itu maksud dia. Bukan berdasarkan catatan para malaikat. Yang tu hak bebas Allah Ta'ala. Tak terikat dengan catatan malaikat. Pahala ibadat kita yang lain, dia ikut rekod malaikat. Pahala puasa tak ada rekod malaikat. Allah kata, itu aku sendiri. Waalaikumsalam. Puan Latifah Jaafar. Mari kita sama-sama share dan kita lihat apa sama-sama kita ikuti kuliah ini. Jadi makna pahala puasa itu pahala yang dibebas untuk Allah Ta'ala beri kepada hamba-hambanya tanpa terikat dengan catatan dan catatan para malaikat. Seterusnya, sambungan kegembiraan. Tentang hadis ni, matan dia sebut, kita nak syarah 2 kegembiraan untuk orang yang berpuasa. Satu ketika berbuka, satu lagi ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbuka tadi kita tahu dah, puasa kita buka tiap malam, kita seronok. Kalau dulu seronok tuan-tuan, musim sebelum PKP, tuan-tuan pakat pergi buka puasa di masjid surau. Ada setengah tuan-tuan surau-surau di taman-taman pakat tak masak dah. Pakat pergi bawa anak, menantu, bini, cucu semua pakat pergi buka puasa di surau, di masjid. Siapa pergi pun dia bawa pergi surau, buka puasa di surau. Mai musim PKP ni, pakat semua kena masak, buka puasa di rumah habis. Jadi tuan-tuan gembira buka puasa di rumah. Pakat gembira ketika berbuka, satu ketika hari raya, satu ketika kita buka tiap-tiap hari. Makan, menikmati setelah kita menahan diri 13 jam. 13 jam kita tahan diri daripada makan dan minum, kita dapat makan minum. Kita bersyukur. Alhamdulillah, dapat sempurnakan puasa hari ini. Kita bersyukur kepada Allah. Dengan nikmat dapat menyempurnakan titah perintah Allah tu. Nikmat kita dapat melakukan amalan yang soleh. Jadi tuan-tuan, kita ada sikit lagi, 15 minit lagi kita nak habis hadis ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kegembiraan bertemu Allah, iaitu apabila kita merasa teruja nak mengetahui, orang kata kalau excited ke apa ke nak sebut bahasa orang putih ni, teruja nak tahu pahala, tak tahu berapa kita dapat. Jadi bertemu Allah tu, antara yang kita nak tahu ialah pahala puasa kita. Itu makna kegembiraan bertemu dengan Allah Ta'ala. Satu lagi disebutkan bahawasanya kegembiraan orang yang berpuasa ini dimasukkan dalam satu pintu yang khas dalam syurga. Iaitu bila bertemu Allah, kita tahu dah kita dapat berapa.
Kemudian kita dapat lagi satu keistimewaan. Iaitu apa dia tuan-tuan? Kita dapat masuk melalui satu pintu khas. Iaitu nama pintu Rayyan. Babur Rayyan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, fil jannati samaniyatu abwab minha babun yusammar Rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Dalam syurga ada 8 buah pintu. Satu pintu namanya Rayyan. Rayyan nama pintu tu. Tidak melalui pintu itu tidak dimasuki oleh hamba-hamba Allah, melainkan hambanya yang berpuasa sahaja. Ni tuan-tuan, antara kegembiraan kita bertemu Allah. Satu, kita tahu pahala kita banyak mana. Satu, kita teruja, kita nak tahu berapa jumlahnya. Satu, kita kata tadi sebagai satu talian hayat yang terakhir setelah kita dihisap, dihitung semua. Yang keduanya ialah gembira dapat melalui pintu khas yang Allah khaskan, VVIP puasa. Very, very important person saja yang lalu pintu tu. Siapa yang lalu pintu tu? Hamba-hamba Allah yang berpuasa. Kemudian syarah lagi. Matan dia, tadi kita baca dalam hadis, matan berbunyi, la khalufu fihi atyabu indallahi minal misk. Bau mulut orang yang berpuasa adalah harum di sisi Allah daripada haruman kasturi. Misk, kita panggil misk. Orang putih pun panggil misk. Kasturi. Ustaz pun ada jual kasturi kijang. Siapa nak pakai kasturi kijang, boleh tuan-tuan dapatkan daripada ustaz. Kasturi kijang. Selalu ustaz bawa pergi kuliah-kuliah. Siapa yang nak dapatkan boleh dapat selepas kuliah. Kasturi kijang. Sebab selalunya Allah suka berwangi. Allah suka wangi-wangian, Nabi suka wangi-wangian. Busuk Allah tak suka. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu bau busuk mulut orang berpuasa Allah suka. Lebih daripada Allah suka wangi. Lebih daripada Nabi suka wangi. Nabi tuan-tuan suka wangi-wangian. Sebab tu Nabi bila pelawar dengan wangian, Nabi tidak pernah menolak. Nabi tidak pernah menolak. Nabi akan menerima wangian itu. Sebab tu bila kita nak disapu wangi, disuruh kita sambut dengan tapak tangan. Kadang kita suka bagi belakang tangan. Tapak, dia suruh sambut dengan tapak. Orang nak sapu minyak wangi, kita suruh tapak tangan. Dia sapu lah mana pun, kita sapu. Jangan suruh belakang. Kita kadang suruh belakang ni. Ada satu ulama daripada Mesir, Tok silap Ustaz Dr. Yusri Jabir, dia suruh kita sambut minyak wangi dengan tapak tangan. Bukan belakang tangan. Belakang tangan tu maknanya kita tolak, tak mau. Sambut. Orang nak sapu, kita suruh tangan, tapak. Bagi dia sapu di tapak tangan kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi pun lagu tu. Dia tak menolak apabila diberikan wangian. Tetapi satu kes yang special, Nabi SAW, Allah SWT menyukai bau busuk mulut orang berpuasa. Ini satu yang berbeza. Bau mulut ini biasanya berubah kerana perut kosong. Di sisi Allah, bau tersebut lebih harum daripada kasturi. Kasturi ataupun dipanggil misk ini adalah sejenis atar atau sejenis minyak wangi. Maksudnya apa dia? Ini adalah sanjungan daripada Allah. Allah menyanjung orang yang berpuasa. Allah redha dengan amalannya agar jangan sampai bau mulutnya itu menghalang dia daripada meneruskan amalan puasa walaupun mulutnya dirasakan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Tak payah takut, ni satu
Allah Ta'ala nak bagi kat kita orang-orang yang puasa ni, tak payahlah duk malu-malu nak bau mulut kita tu, tak payah. Nah, tak perlu. Sebab apa? Di sisi Allah ianya lebih wangi daripada kasturi. Atau dengan kata yang lain, sesungguhnya bau busuk yang keluar daripada mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih digemari dan dikabulkan oleh Allah daripada bau harum kasturi yang ada di sisi kamu. Beza ni abang nak bagi tahu. Minyak wangi yang ada di rumah kita yang paling wangi itu dengan bau mulut kita yang berpuasa ni, mana Allah lebih suka? Jawapannya, mulut kita yang busuk itu lebih Allah suka kerana puasa lah, bukan busuk kerana tak gosok gigi lah. Puasa kerana puasa. Sebagaimana kita tahu bahawa umat Islam sangat digalakkan memakai harum-haruman, lebih-lebih lagi ketika kita nak pergi beribadah. Kita nak pergi masjid, nak semayang raya ke, nak pergi semayang jemaah tiap-tiap waktu. Dia suruh khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasan kamu tiap kali kamu nak pergi masjid. Tu. Maknanya berwangi-wangian itu sunnah. Di antara daripada sunnah Nabi. Yang bukan saja Nabi kita Muhammad, Nabi-Nabi sebelum Nabi kita Muhammad pun mereka suka berwangi-wangian. Tetapi namun demikian, walaupun keharuman persekitaran disukai oleh Allah SWT, Rasulullah SAW, tetapi bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih disukai oleh Allah SWT. Dan last sekali tuan-tuan, matan kita yang last, Allah Ta'ala sebut puasa itu adalah junnah. Junnah maknanya perisai. Ustaz sebutlah junnah, jannah, jinnah. Junnah tu makna perisai. Apa maksudnya? Maksudnya perisai daripada melakukan maksiat. Jadi secara tak langsung bila tak buat maksiat, memperisaikan kita daripada neraka. Sebab itu bila puasa ni tuan-tuan, nafsu syahwat kita pun dapat ditunduk dan dilemahkan. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang tak berkahwin disuruhkan berpuasa. Ada satu hadis Nabi SAW pesan kepada para remaja, pemuda. Pemuda ni tuan-tuan tahulah nak muda. Muda ni dia kalau mampu Nabi suruh kahwin. Tak usah duk tunggu. Muda-muda kalau tak kahwin dia jadi maksiat. Dan yang kedua, orang yang tak mampu, pemuda-pemuda yang tak mampu, Nabi bagi solusinya. Puasa, Nabi kata. Puasa. Ada orang, tuan-tuan, kematian isterinya. Menduda lah dia. Sahabat Ustaz ni, dia duda. Bila dia duda, dia amal puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis dia puasa. Kemudian, dia kata, bolehlah tahan walaupun dia duda tak ada isteri. Ni solusi daripada Nabi SAW. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka sebab itu jadi tuan-tuan, perisai daripada melakukan maksiat. Makna bila orang puasa dia kurang selera nak buat maksiat. Tapi kalau selera buat maksiat juga tu masih juga tu tak tahulah tuan-tuan. Tapi insya-Allah bila puasa ini dapat menundukkan nafsu kita. Sebab tu dalam satu hadis Nabi bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Wahai para pemuda, siapa yang dari kamu yang sudah ada kemampuan untuk berkahwin, maka kahwinlah. Kerana kahwin itu dapat menundukkan mata dan dapat memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Kerana puasa itu menjadi benteng, perisai daripada dia melakukan maksiat.
Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itulah perkongsian ilmu kita pada petang ini, pada tengah hari ini. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Baik datang daripada Allah SWT, salah silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma awlina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong lindung kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat, pada doa yang tidak pernah kau dengar, dan nafsu yang tidak pernah kenyang, daripada kalbu yang tidak pernah khusyuk. Lindung kami keempat-empat perkara ini, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minni wa minkum. Terima kasih kepada Cik Azizul dan seluruh warga Masjid An-Nur Temasya Glen Mary dan semua para penonton live FB kita, insya-Allah. Jazakumullah khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.